Hukum merayakan Maulid Nabawi Imam Yusuf Al-Qaradawi, Mukadimah Penterjemah, atas nama Yang Kasih, Daku menulis. Selawat dan salam, buat kekasih. Segala puji bagi Allah, atas izinnya dan ketetapannya, kita dikurniakan hikmat kepada terjemahan fatwa Imam Al-Qaradawi berkenaan hukum merayakan Maulid Nabawi dan peristiwa kebesaran Islam yang lain, bersempena dengan ketibaan bulan yang mulia, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita berbesar hati untuk menterjemahkan fatwa ini sebagai salah satu suluhan berkenaan sebuah polemik yang saban tahun disiarkan dalam masyarakat Muslim di Malaysia. Adakah perayaan Maulid Nabawi bid'ah atau tidak bid'ah? Maka di dalam fatwa ini, Imam Al-Qaradawi menjelaskan dengan tuntas bahawa meraihkan apa saja peristiwa kebesaran dalam Islam, termasuklah hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, tertakluk kepada sebuah kaedah agung dalam Islam. Mengenang dan menyebut-nyebut nikmat Allah merupakan perkara yang dituntut dan terpuji. Bagi seorang Muslim yang bernurani putih, sudah tentu memahami, antara nikmat yang terbesar yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada umat manusia ialah melalui kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelantikan baginda sebagai utusannya, mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang bersinar gemilang. Sesungguhnya Allah telah memurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Setelah ia memutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari iktikad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah, Al-Quran, dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad, itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran 164. Allah mengingatkan secara umum di dalam Al-Quran bahawa nikmatnya haruslah disebut dan diingati selalu sebagai tanda bersyukur kepadanya. Firman-Nya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Al-Duha 11, termaktub dalam ilmu usul fiqh, Al-Ibrah bi umum al-lafz, le bi khusus al-sabab, yang diambil kira ialah keumuman kalimat, bukan mengambil kira sebab yang khusus, maka keseluruhan nikmat Allah haruslah disebut dan dikenang, termasuklah hari keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, kita memahami wujudnya sebahagian ulama yang berpendapat merayakan Maulid Nabawi ini bid'ah. Mereka memiliki dalilnya dan di sini bukanlah tempatnya untuk memperpanjangkan isu. Hal ini diselesaikan secara harmoni dan baik oleh Imam Al-Suyuti di dalam bukunya yang telah kita terjemahkan sebelum ini, Maulid Nabi, Sejarah dan Hukumnya, cetakan Abin Press 2022. Buku ini hendaklah dijadikan rujukan utama dalam isu ini. Paling tidaknya, kita selaku Muslim harus menanggapi isu ini sebagai isu khilafiyah yang diterima dengan lapang hati, kerana kedua-dua pendapat memiliki sumber sandaran dalil yang kuat. Terima kasih kita ucapkan buat pihak Abin Press atas kesudian menerbitkan dan menyebarkannya secara gratis dan online. Tiada hak cipta yang kita tuntut di balik terbitan ini, ia bebas diulang cetak dan disebarkan oleh sesiapa saja, dan digunakan dalam kajian-kajian. Sesungguhnya tiada apa yang kita miliki melainkan kesalahan dan kesilapan. Sementara seluruh kebaikan itu hanyalah milik Allah. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam terjemahan ini, mohon segera dimaklumkan agar segera diperbetulkan, kerana tiada kitab yang sempurna melainkan Al-Quran. Allah Maha Mengetahui. Syafiq atau Hidi, Muhammad Syafiq Ismail, 4 Rabiul Anwar 1445 Hijriah, 18 September 2023, Fatih, Istanbul, Turkiye. Terjemahan hukum merayakan Maulid Nabawi Imam Yusuf Al-Qaradawi. Soalan, apakah hukum merayakan mengingati peristiwa Maulid, keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelbagai lagi perayaan Islam, seperti ketibaan tahun Hijriah baharu dan perayaan mengingati peristiwa Isra dan Mikraj? Jawapan Fadilat Al-Syaikh, Bismillah, atas nama Allah, segala puji hanyalah bagi Allah. Selawat dan salam buat Rasulullah. Seterusnya, ada sebilangan muslimin yang menganggap apa saja perayaan atau menzahirkan sikap keprihatinan atau apa saja yang berkait dengan mengenang peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam Islam, atau mengenang Hijrah Nabawiyah, atau Isra dan Mikraj, atau Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Atau, mengenang, peristiwa Perang Badr Al-Kubra, atau peristiwa pembukaan Mekah, atau apa saja peristiwa besar yang berlaku dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang seperti ini, mereka menganggapnya sebagai bid'ah dalam urusan agama, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu menjerumuskan ke dalam neraka. Sesungguhnya apabila kita bercerita mengenai peristiwa-peristiwa besar ini, kita mengingatkan orang ramai mengenai nikmat yang agung, kurniaan Allah di dalam Islam, mengingatkan tentang nikmat kurniaan-Nya, ini disyariatkan, dinilai terpuji, yakni berpahala, dan dituntut. Dalam agama, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan demikian, mengingati nikmat kurnia-Nya di dalam kitabnya. Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera, Al-Ahzab, lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang, serta angkatan tentera dari malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan, ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, tempat pertahanan kamu, dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah. Kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah, kerana cemas takut, dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Al-Ahzab 9-10, Dia, Ta'ala, mengingatkan mengenai peristiwa Perang Khandaq atau Perang Al-Ahzab, ketika mana kaum Quraisy, Ghatafan dan hamba sahaya mereka memerang Nabi alaihi salatu wassalam dan umat Islam di dalam tanah air mereka, di Madinah. Mereka, tentera Ahzab, mengepung ketat kota Madinah. Mereka ingin membunuh kesemua umat Islam yang baharu memeluk agama mulia ini. Akhirnya mereka diselamatkan Allah daripada krisis ini. Allah kirimkan angin dan tentera malaikat yang tidak dapat dilihat manusia untuk menentang mereka, tentera Ahzab. Allah mengingatkan mereka tentang hal ini, seakan-akan mafhum firman-Nya, ingatlah dan jangan lupakan perkara-perkara ini. Maknanya, wajib untuk kita mengingati kesemua nikmat-nikmat ini, dan kita tidak boleh melupakannya. Dinyatakan dalam ayat lain, wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu ketika kaum kafir yang memusuhi kamu hendak menghulurkan tangannya untuk menyerang kamu, lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kepada Allah jualah. Sesudah bertakwa itu, hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri. Al-Maidah 11, Dia, Ta'ala, mengingatkan mereka, umat Islam, mengenai bagaimana Yahudi Bani Kainuka berazam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan tipu daya mereka, akan tetapi Allah lebih lekas menggagalkan tipu daya mereka. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Al-Anfal 30, oleh itu, mengingati nikmat kurnia-Nya merupakan suatu perkara yang dituntut dalam agama. Kita mengingati nikmat-nikmat Allah dalam hal ini, peristiwa keputeraan baginda dan peristiwa kebesaran Islam yang lain. Kita mengingatkan umat Islam berkenaan peristiwa-peristiwa besar ini dan segala pengajaran yang boleh diperolehi daripadanya. Adakah hal ini dinilai sebagai sesuatu perbuatan yang dicela? Adakah ini bid'ah dan kesesatan? Sudah tentu tidak. Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dahulu, kini dan selamanya, atas penyempurnaan terjemahan hukum merayakan Maulid Nabawi Fatwa Imam Yusuf Al-Qaradawi.